Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisatina yafqahu aqwalana. Wa thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim. Al-hayyul qayyum alladhi la yamutu wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lana. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama dalam majlis ilmu dalam kita membincangkan surah Tabarak. Jadi alhamdulillah hari ini kita dah sampai pada ayat yang ketiga daripada surah Al-Mulk, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur." Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dua kalimat. Pertamanya ialah tafawut, maknanya kamu tidak melihat pada penciptaan Ar-Rahman akan apa-apa tafawut, perbezaan. Kemudian Allah Ta'ala berkata, ulanglah pandangan kamu. Adakah kamu melihat futur? Dari futur jika diterjemahkan bermaksud terbelah ataupun belahan-belahan. Jadi sekiranya Allah Ta'ala mengizinkan kita, jadi kita akan bincangkan dua kalimat yang dinyatakan dalam ayat ketiga. Pertama ni ialah kalimat tafawut dan yang kedua ni ialah kalimat futur. Maksudnya apabila kita memandang kepada alam semesta ataupun kepada langit dan bumi, maka Allah Subhanahu wa taala pertama sekali Allah berkata, adakah kamu melihat tafawut, perbezaan? Dan yang kedua, Allah Ta'ala berkata, adakah kamu melihat belahan-belahan pada langit dan bumi yang aku ciptakan? Jadi pertama sekali kita nak bincangkan apakah perbezaan kedua-dua lafaz, iaitu lafaz tafawut dan lafaz futur. Jadi sekiranya kita memandang kepada apa saja yang berada di hadapan kita, alam semesta ni, jadi Quran berkata, sekiranya kamu memandang, kamu tidak mendapati perbezaan. Dan kedua, kamu tidak mendapati belahan ataupun lubang pada ciptaan tersebut. Jadi disebabkan ada dua lafaz, pertama tafawut dan kedua ialah futur. Jadi untuk kita tadi membezakan apakah perbezaan kedua-dua makna tersebut apabila kita memandang kepada khalqir rahman, maka untuk memudahkan kefahaman ialah kita hendaklah mengetahui bahawa setiap pandangan dia merujuk kepada dua. Satu ialah pandangan kepada batin alam semesta, dan yang kedua ialah pandangan kepada zahir alam semesta. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala mengatakan kamu tidak melihat apa-apa perbezaan pada khalqir rahman, maka itu merujuk kepada batin alam semesta. Maknanya sekiranya kita memandang kepada batin alam semesta, kita akan mendapati tidak wujud tafawut, perbezaan pada kesemua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Adapun kedua, apabila kita memandang secara zahir kepada langit dan bumi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, maka kita tidak akan mendapati futurun, maksudnya belahan. Jadi sebagaimana dinyatakan di dalam tafsir, yang dimaksudkan dengan belahan tadi ialah bumi yang menjadi tapak kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan langit yang menjadi kubah kepada bumi tersebut tidak mempunyai apa-apa belahan, yang manusia tadi boleh keluar melalui belahan tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Ar-Rahman ayat 33, ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu
kan, wahai manusia dan jin, sekiranya kamu mampu untuk tembus kan daripada penjuru-penjuru langit dan bumi, maka cubalah kamu tembus, dan kamu tidak akan mampu melainkan dengan sultan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama-ulama tafsir seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi, mereka berkata bahawa Allah Subhanahu wa taala arasnya meliputi kan segala makhluk, segala langit dan bumi daripada seluruh penjurunya, maka manusia tidak boleh menembusinya. Dan Imam Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir menyatakan, sekiranya kamu mampu untuk keluar daripada penjuru langit dan bumi, dan daripada segala tepi-tepi langit dan bumi, maka cubalah kamu keluar untuk lari daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perbezaan pada kedua-dua lafaz tafawud dan lafaz futur. Jadi lafaz tafawud tadi dia merujuk kepada golongan al-muhsinin, orang-orang yang memandang kepada batin, tidak melihat apa-apa perbezaan. Adapun golongan yang kedua di bawah al-muhsinin, iaitu golongan ahli iman, mereka meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala mencipta langit dan bumi dengan qada dan qadarnya, maka manusia tidak boleh lari daripada qada dan qadar tersebut. Jadi setelah kita mengetahui perbezaan antara kedua-dua lafaz, jadi kita bincangkan apakah faedah dinyatakan futur dan tafawud tadi. Jadi sebelum kita bincangkan tafawud, kita bincangkan futur tadi. Maksud mengapakah Allah memberitahu kepada kita bahawa langit dan bumi tiada belahan. Langit dan bumi yang Allah ciptakan tiada lubang untuk kamu tembus daripadanya. Jadi kita boleh memahami itu daripada beberapa hadis. Kan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Jadi kita faham disebabkan keadaan yang tertutup tadi. Maksudnya di bawah pun tertutup, kan manusia tak boleh tembus daripada bawah bumi, dan daripada atas juga tertutup. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa dunia yang Allah ciptakan ialah sijnu, penjara, al-mu'mini, kepada orang beriman. Maksudnya selagi mana dia duduk di dalam dunia, dia terpenjara daripada bahagian atas dan daripada bahagian bawah. Dan Nabi SAW menyatakan bahawa itulah jannatul kafir, tempat keseronokan orang-orang kafir yang tidak mengetahui ciptaan Allah yang lebih agung daripada dunia yang ada di hadapan mereka. Jadi cuma dalam hadis ni yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim dan Imam Tirmizi ni, dinyatakan bahawa dunia ni dia ialah penjara kepada orang mukmin. Tetapi kita maklum ada satu golongan manusia yang diistilahkan sebagai al-muhsin. Adapun golongan al-muhsin, maka dunia tidak memenjara mereka. Kerana orang al-muhsin, mereka bebas untuk pergi ke mana saja yang mereka ingin. Maksudnya mereka boleh menembusi langit-langit tersebut, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melintasi kan langit pada malam Isra' dan Mi'raj. Maka oleh sebab itu Syekh Abu Yazid Al-Bistami radhiyallahu anhu, dia berkata, ra'aitu fil manam ka'anni arajtu ila as-samawat qasidan ila Allah. Maksudnya Imam Abu Yazid Al-Bistami, dia meriwayatkan satu kisah yang panjang tentang dirinya. Dia berkata, ra'aitu fil manam, aku melihat diriku di dalam tidur, ka'anni arajtu, aku naik, ila samawati, kepada satu langit demi satu langit, qasidan ila Allah, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita faham bahawa langit ni yang Allah Taala buat tadi, dia tertutup, dan dia ialah penjara kan kepada orang yang masih belum mencapai martabat ihsan. Tetapi manusia yang telah dikurniakan dengan ihsan, maka mereka akan melintasi langit tersebut dengan rohnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas itu perkara kedua yang perlu kita ambil perhatian daripada kewujudan langit yang tidak berlubang tadi, ialah langit tadi tertutup. Kan, apabila langit tadi tertutup, maka dia ada pintu-pintu tertentu untuk melintasi langit. Dan ada pintu, dan pintu tadi terbuka pada waktu-waktu tertentu untuk amalan yang kita lakukan melintas untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada waktu-waktu yang kita akan bincangkan daripada hadis Nabi Muhammad SAW ni, waktu langit tadi dibuka kan, agar amalan kita sampai kepada Allah Ta'ala. Antaranya hadis daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ma qala abdun la ilaha illallah qad mukhlisan illa futihat lahu abwabus sama hatta tufdiya ilal arsh majtanabal kabair. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Maknanya Nabi SAW bersabda,
tiada mana-mana hamba yang membaca la ilaha illallah mukhlisan, dalam keadaan dia sedang membersihkan dirinya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu-pintu langit sehinggalah lafaz la ilaha illallah tersebut sampai kepada arasy Allah Subhanahu wa taala dan dihadapkan kepada arasy Allah selama mana orang tadi menjauhi dosa-dosa besar. Jadi difahami daripada hadis tersebut, bilakah pintu langit tadi terbuka? Kan pertama sekali ialah apabila seseorang yang sudah memasuki jalan ibadat dan sudah berniat, berazam untuk bertaubat kembali kepada Allah. Lalu dia tadi membaca la ilaha illallah dengan niat mukhlisan, membersihkan dirinya. Maka apabila dia membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka Allah akan membuka pintu langit agar lafaz la ilaha illallah tadi boleh sampai kepada arasy. Dan itu pertama sekali, kan, ibadat yang paling agung ialah ucapan la ilaha illallah yang dibukakan segala pintu langit. Jadi apakah faedah dibuka ke tadi? Maksudnya ibadat tadi tidak terhijab, kan, ibadat tadi dihadapkan kepada Allah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadat-ibadat lain dia ada berbagai syarat, kan, maksudnya khusyuk seperti solat, kan, maksudnya ibadat yang lain. Jadi antara ibadat yang amat disukai oleh Allah sehingga kan semua pintu langit terbuka dan tidak terhalang ialah lafaz la ilaha illallah. Maka hendaklah kita tadi memperbanyakkan tahlil, dan sekiranya kita membaca tahlil dengan niat mukhlisan, dengan yang membersihkan hati, niscaya akan dihadapkan tahlil tersebut ke hadapan arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza thuwiba bis-salat, futihat abwabus sama, wastujiba ad-du'a." Apabila diiqamatkan untuk semayang, maka akan dibuka juga pintu langit. Maka pada ketika itu akan dimustajabkan doa-doa manusia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi ini satu lagi faedah yang dinyatakan bilakah langit tadi dibuka, ialah apabila kita iqamat untuk semayang. Jadi tak kira sama ada kita iqamat tadi berjemaah di dalam masjid, kan, beramai-ramai, ataupun kita semayang berseorangan di rumah dan kita iqamat, kan, lepas tu disunatkan iqamat tadi. Apabila kita nak mendirikan semayang, nescaya akan dibuka pintu langit bagi orang yang ingin semayang tersebut. Dan faedah ni ialah ustujibat doa, maka dimustajabkan doa. Dan doa yang paling penting sekali ialah surah Fatihah yang kita baca tadi, ihdinas siratal mustaqim, kan, moga-moga Allah Ta'ala memberi petunjuk. Jadi sekiranya orang tadi benar-benar semayang, kan, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pastilah satu hari nanti dia akan diberikan hidayat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kerana semayang tu sendiri ialah waktu dibukakan pintu langit. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW sentiasa sembahyang 4 rakaat setelah matahari tergelincir. Maknanya setelah azan zuhur, kan, Nabi akan sembahyang 4 rakaat sebelum solat fardu. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama." Itulah waktu yang dibukakan pintu langit. Wa uhibbu ayyas'ada li fiha amalun salih. Jadi aku suka, Nabi Muhammad SAW bersabda, aku suka pada ketika pintu langit tadi terbuka agar amalan solehku naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayatkan oleh Imam Tirmizi. Jadi kita faham dah pada waktu yang kedua ni ialah waktu menggelincir matahari pada ketika tengah hari. Jadi disunatkan kita tadi semayang sebelum sembahyang fardu, kita sembahyang sunat 4 rakaat. Dan hadis yang seterusnya daripada Sahal bin Sa'd daripada Nabi SAW, sa'atani tuftahu fihima abwabus sama. Ada 2 waktu yang dibukakan pada kedua-dua waktu tersebut segala pintu-pintu langit. Inda huduris salat, pada ketika hadirnya waktu semayang, maksudnya 5 waktu tadi. Wa inda saffi fi sabilillah, pada ketika manusia tadi duduk di dalam saf berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perbahasan tentang solat tadi kita dah bincangkan. Cuma yang ni Nabi SAW memberitahu bahawa ada satu lagi keadaan dibuka pintu langit, iaitu apabila manusia duduk di dalam saf dengan niat berperang, sama ada berperang dengan musuh yang zahir, iaitu kafir, dengan orang kafir harbi dan seumpama, berperang di jalan Allah dengan senjata, ataupun duduk di dalam saf berperang hawa nafsunya, kan, maksudnya melawan nafsu ammarah bisu, kan, melawan syaitan yang berada di dalam dirinya. Pada ketika itu juga dimustajabkan doa di sisi Allah. Maksudnya pintu langit dibuka khusus dan diturunkan rahmat kepada orang yang berada di dalam solat dan orang yang beriktikaf, beribadat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Iza kana thuluthul lail." Maksudnya saya terjemahkan, maksudnya apabila 1/3 malam, kan, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan pintu-pintu langit. Dan Allah Ta'ala akan membentangkan tangannya dan berkata, "Tiadakah orang yang ingin meminta daripadaku? Aku akan memberikan segala permintaannya. Tiadakah orang sehinggalah terbit waktu fajar." Maksudnya dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, dibukakan pintu langit pada ketika setengah malam. Maknanya kalau malam tadi kita bahagi dua, start daripada tengah malam, maka pintu langit dibuka. Maka akan ada seruan daripada langit. Tiadakah orang yang ingin berdoa, diperkenankan doanya. Tiadakah orang yang ingin meminta, akan diberi permintaannya. Tiadakah orang yang di dalam kesusahan, maka akan dibuka segala kesusahan tersebut. Maka dinyatakan bahawa la yabqa muslimun yad'u bida'watin illa istajaballahu lah. Maka tiada mana-mana orang Islam. Ini kelebihannya. Maksudnya dibukakan pintu langit pada pertengahan malam sampai kepada fajar. Inilah kurniaan Allah kepada Muslim, manusia yang berada di martabat Islam. Kan, maksudnya yang kita bincang tadi, ada kurniaan yang diberikan kepada orang martabat ihsan, ada kurniaan yang diberi kepada martabat iman. Tapi setengah malam ni Allah Ta'ala bukakan pintu langit tadi kepada semua orang Islam. Jadi siapa saja yang berdoa pada ketika itu, Allah Ta'ala akan mustajabkan doa tersebut, illa zaniyatun tas'a bifarjiha, kecuali perempuan yang kekal berzina, kan, mencari nafkah dengan perzinaan tersebut, au asyarun, ataupun orang yang bekerja dengan percukaian, mengambil harta manusia dengan zalim. Dari itu beberapa hadis, kan, daripada Rasulullah SAW yang menyatakan kepada kita tentang bilakah waktu langit tadi dibuka. Dari itu faedah apabila Allah Ta'ala mengatakan bahawa sekiranya kamu memandang kepada zahir langit tersebut, kamu tidak akan dapati ada satu lubang untuk kamu tembus pergi ke tempat lain, ataupun kamu lari daripada takdir Allah, ataupun kamu lari daripada kehendak Allah, maka kamu tidak akan mendapati ada lubang ataupun belahan pada langit. Dari itu istilahkan sebagai pandangan zahir. Kan, ahli martabat iman, mereka tadi meyakini bahawa mereka tidak boleh lari daripada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita masuk kepada lafaz yang kedua, iaitu lafaz tafawud. Jadi lafaz tafawud kita bincangkan, dia ialah pandangan batin kepada alam semesta. Mana apabila kita memandang kepada batin alam semesta ataupun di sebalik gambar alam semesta, maka kita tidak akan melihat apa-apa perbezaan, kerana semuanya bersandar kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kesemuanya wujud dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mengetahui kesemuanya di bawah kekuasaan Allah, kesemuanya di bawah pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang ni apakah faedah apabila kita mengetahui apa saja yang berada di hadapan kita tadi tidak berbeza antara satu sama lain. Jadi pertama sekali faedahnya ialah al-ikhlas. Maksudnya untuk menilai keikhlasan pada diri kita. Jadi apakah makna ikhlas supaya kita dapat bincangkan? Jadi antara ni ialah yang dinyatakan oleh Ar-Ruwaim radhiyallahu anhu. Dia berkata, ataupun yang dinyatakan oleh Syekh Zunnun al-Misri, dia kata salasun min alamatil ikhlas. 3 daripada tanda-tanda keikhlasan, istiwa'ul madhi wa dhammi minal ammati. Maknanya pujian dan kejian di sisi kita sama daripada mana-mana manusia sekalipun. Okay, jadi itulah makna tiada tafawud. Maksudnya kalau kita memandang kepada alam semesta, tiada perbezaan pada diri kita. Maknanya sekiranya orang memuji, kita tidak berasa bangga. Dan sekiranya orang memaki hamun diri kita, maka kita tidak rasa terganggu ataupun kita tak rasa marah daripada orang tersebut, kerana kita melihat alam semesta tersebut bila tafawutin, tanpa apa-apa perbezaan. Maknanya kita melihat yang memuji tadi ialah Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang memaki hamun diri kita juga ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tujuannya ialah penilaian diri kita. Selagi mana kita terkesan dengan pujian, suka dengan pujian manusia, dan selagi mana kita tadi terkesan dengan maki hamun manusia, maka kita masih lagilah belum mencapai ikhlas. Jadi itu faedah pertama apabila Allah menyatakan bahawa orang yang mencapai martabat ihsan, dia tidak melihat perbezaan pada khalqir rahman, pada makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Jadi faedah kedua yang nak kita bincangkan ialah adamul i'tiqad anna Allah qadirun fi amrin wa ajizun fi amrin.
Dan ini perkara yang sangat penting. Jadi dia ialah akidah umat Islam. Maksudnya apabila kita mengetahui kesemua alam semesta ni tiada perbezaan. Maksudnya Allah nak mencipta gunung yang amat besar, tiada kesusahan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak mencipta sebiji batu yang kecil, tiada kesusahan di sisi Allah, dan tak ada beza penciptaan gunung yang amat besar dengan penciptaan sebiji batu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tiada perbezaan. Sebab dia kata tadi, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tiada apa sahaja perbezaan pada semua makhluk yang Allah ciptakan. Jadi keluar daripada situ satu akidah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi apa faedah apabila kita mengetahui tiada perbezaan tadi? Maka jangan sekali-kali kita berkata, oh sebagai contohnya, oh penyakit ni sudah tiada ubat lagi yang boleh mengubatnya. Maksudnya kita dah meletakkan dalam diri kita ada satu benda yang Allah Ta'ala mampu mengubatinya, ada satu benda yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak mampu mengubatinya. Ataupun kita kata, kamu janganlah berusaha kan dalam bidang ini. Sekiranya kamu berusaha, nescaya kamu tidak akan berjaya. Ataupun kita kata, dan yang paling bahaya sekali ialah bisikan syaitan. Dia kata, kamu tak perlu lagi bertaubat. Kerana sekiranya kamu bertaubat pun, kamu akan masuk juga ke dalam neraka Allah. Allah Ta'ala takkan menerima kamu. Ataupun syaitan berkata kepada kita, tak perlu lagi lah kamu mencari rezeki. Kan, kerana kamu sekiranya mencari rezeki pun, Allah Ta'ala tidak akan membanyakkan rezeki kamu. Jadi itu semua ialah bisikan syaitan yang membisikkan kepada kita bahawa seolah-olah Allah Ta'ala berkuasa pada sesuatu dan tidak berkuasa pada sesuatu perkara. Dan yang paling penting sekali ialah yang kita bincang tadi, apabila kita nak bertaubat, kan ada orang nak bertaubat, nak kembali kepada Allah, maka setan akan datang membisikkan kepada dirinya, tak payahlah kamu bertaubat, kamu memang orang jahat kan? Kalau kamu bertaubat, kamu pergi masjid, kamu nak sembahyang pun Allah tak akan terima. Jadi itulah bahayanya apabila kita tadi beriktikad Allah tadi mampu untuk memberi taubat kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'in. Tetapi hari ini Allah Ta'ala tak mampu untuk mengeluarkan kita daripada syahwat, memberi taubat kepada kita, menyelamatkan kita daripada nafsu ammarah bisu. Jadi seolah-olah Allah hanya berkuasa pada zaman sahabat, tabi'in dan tabi'in, dan hari ini Allah Ta'ala seolah-olah lemah. Jadi itulah yang paling penting sekali apabila Allah kata ma tara min tafawut. Kamu jangan melihat apa-apa perbezaan pada makhluk Allah. Sebagaimana Allah berkuasa memberi taubat kepada Syekh Ibrahim bin Adham, memberi taubat kepada Syekh Fudail bin Iyad, hari ini kan Allah Ta'ala berkuasa juga untuk memberi taubat kepada kita. Kita cuma perlu berniat je. Niatlah bersungguh-sungguh untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nescaya Allah Ta'ala akan menyelamatkan kita. Jadi sebab itulah di dalam syarah hikam dinyatakan, sekiranya kamu ingin menguatkan hati kamu, menguatkan keazaman kamu, harapan kamu untuk bertaubat kepada Allah, fanzur hal man kana mislak. Kamu tengoklah keadaan orang yang seperti kamu dulu. Maksudnya kita ni memang jahat, kita ni memang ahli kelalaian, kita ni memang tak pedulikan Tuhan. Thumma anqadhahullah. Kemudian Allah Ta'ala selamatkan mereka, dan Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka dengan kurniaan-kurniaan agung. Jadi dalam syarah hikam ni dia bagi tahu beberapa nama wali-wali Allah yang agung yang dulu mereka ialah ahli kelalaian. Contohnya kata Ka Ibrahim ibn Adham, wa Fudail ibn Iyad, wa Ibnul Mubarak, wa Zinnun, wa Malik ibn Dinar. Dia kata wa ghairihim, dan lain lagi daripada wali-wali Allah, min mahrumil bidayah. Mereka di awal mereka kehidupan mereka tadi sia-sia, wa marzuqin nihayah, tetapi di akhir hayat mereka Allah Ta'ala rezekikan mereka dengan kurniaan yang berbagai-bagai. Dan itu ialah kekuasaan Allah yang jangan sekali-kali kita ragui. Cuma dalam kitab ni dia kata, wa amma qauluhum, ada pun perkataan ahli-ahli tasawuf, as-sufiyu ba'dal arba'in barid, fahuwa bihasabil ghalib. Jadi ada satu juga ungkapan ahli-ahli tasawuf yang sekiranya kita dengar, jangan kita rasa lemah semangat kan, ataupun kita berasa berputus asa. Maksud ulama tasawuf dia kata, orang yang ingin beribadat ba'dal arba'in, setelah umurnya 40, baridun, maka dia ialah orang yang sejuk. Maknanya semangat dah tak ada. Kalau beribadat pun tak sampai kepada Tuhan, kalau beribadat pun tak sampai ke mana. Jadi Syekh ni berkata, fahuwa bihasabil ghalib, itulah kebiasaan manusia. Li'annal mizaj ba'dal arba'in fil inhitab, kerana kebanyakan tubuh badan manusia ni selepas umurnya 40, kekuatannya semakin berkurangan. Li ghalabatil yubusati wal burudah, kerana dia dah
didominasi oleh kekeringan dan kesejukan pada badannya. Tapi dia kata lakinnallaha yuhyi wa yumiit. Tapi kita kena beriktikad itulah kebiasaan. Maksud sekiranya kita tak mengambil waktu muda kita untuk beribadat, kebiasaannya manusia selepas umurnya 40 tahun, maka amat susah dia nak melintasi aqabah perjalanan atau perintangan sirat mustaqim untuk sampai kepada Allah. Tapi penulis kata, apabila kita membincangkan tiada kelemahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia kata lakinnallaha yuhyi wa yumiit. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan yang Maha Agung, dia boleh menghidupkan hati seseorang walaupun selepas umurnya 40, dan Allah Maha berkuasa wa yumiit, mematikan syahwat orang tersebut walaupun umurnya dah 40 ke atas. Jadi yang dikata kalau dah umur 40 tu dah tak ada harapan, itu ialah fil ghalib kebiasaannya. Tetapi sekiranya orang tadi sememangnya ada semangat yang kuat, sememangnya ada keazaman, maka Allah Ta'ala akan menyelamatkannya. Tak kira pada apa keadaannya, tak kira berapa umur sekalipun, Allah Ta'ala akan mengeluarkannya daripada kongkongan nafsu syahwatnya. Dan yang ketiga yang boleh kita bincangkan, apabila kita mengetahui bahawa semua makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan ni daripada sudut batinnya tiada perbezaan, maka di situ ada satu ungkapan daripada Syekh Abdullah Al-Haddad qaddasallahu sirrahu. Dia berkata kepada kita, wa alaika bi ikhraj hubbid dinar wa dirham min qalbik hatta yasira indaka bi manzilatil hajari wal madar. Dan apabila kita dah mengetahui batin alam semesta ni kesemuanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Syekh Abdullah Haddad berkata, maka janganlah kamu membezakan antara dinar dan dirham di dalam hati kamu. Maksudnya janganlah kamu membezakan antara besi dan emas. Janganlah kamu membezakan antara satu benda jenama yang kamu sukai dan satu jenama yang murah, kan? Kerana dia kata itu ialah tanda kita masih membeza-bezakan ciptaan Allah, kan? Padahal dia kata ma tara min tafawud, sepatutnya kamu tidak melihat apa perbezaan. Apa saja dua benda yang ada di hadapan kita, maksud sama ada ini emas dan sini tanah, dia kata sepatutnya tak ada syahwat kepada emas dan tiada kebencian ataupun memandang rendah kepada tanah tadi. Selagi kita boleh bezakan, maka seseorang tadi belumlah mencapai kepada martabat ihsan yang diistilahkan sebagai ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Itu ketiga panduan daripada Syekh Abdul Haddad, maksudnya jangan membezakan dari segi syahwat. Yang pertama tadi ialah kita bincangkan dari segi keikhlasan. Tidak memandang perbezaan tadi boleh menilai keikhlasan pada diri kita. Dan kedua adalah kita beriktikad Allah berkuasa pada semua keadaan diri kita. Dan yang ketiga, jangan sekali lagi kita membezakan sesuatu benda dengan syahwat kita, kerana kita beriktikad semua tu sama di sisi Allah. Dan yang terakhir sekali ialah jangan sekali-kali kita mengkritik manusia pada batinnya. Jadi ini dinyatakan dalam ulama-ulama tasawuf berkata, man amala al-khalqa bisyari'ati, siapa yang memandang kepada makhluk dengan zahir syariat, tala khasmuhu, maka dia asyik bergaduh je lah. Wa man amalahum bil haqiqati azaruhum, siapa yang memandang pada hakikat, maka dia akan memberi kemaafan kepada mereka. Maksud sekiranya kita pandang kepada zahir, ni perompak, pencuri, ni marah aku, ni kutuk aku, macam-macam, maka sampai bila pun takkan habis. Tapi sekiranya kita memandang kepada hakikatnya tiada perbezaan, maka kita akan memaafkan mereka. Imam Hasan Basri berkata, sesungguhnya demi Allah kami telah bertemu dengan satu kaum, adalah aib-aib mereka tadi disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila mereka tadi mencari aib manusia, maka Allah Subhanahu wa taala menzahirkan aib mereka. Maksudnya apabila kita tak faham daripada sudut tafawud tadi tu, tiada perbezaan pada makhluk, maka kita tadi mencari kesalahan orang. Cari orang ni aibnya apa, orang ni kesalahannya apa, orang ni perangai buruknya apa. Jadi Hasan Basri berkata, sekiranya kita tadi tak memahami bahawa batin manusia tadi tak boleh kita bezakan, maksud kita kena memaafkan mereka, dan kita sibuk mencari aib, maka dia kata siapa yang sibuk mencari aib manusia, maka satu hari nanti Allah Ta'ala akan menzahirkan aib dia. Aib orang tersebut Allah Ta'ala akan zahirkan. Dan sekiranya orang yang mencari-cari aib manusia tadi tidak mempunyai aib, maka Hasan Basri berkata, fa'ahdatsallahu lahum uyuban, Allah Ta'ala akan mencipta aib pada orang tersebut dan Allah Ta'ala akan zahirkan kepada manusia. Imam Hasan Basri berkata, walaqad
ayartu marratan rajulan bizambin. Pada satu ketika, dia kata sebab dia tak memahami masalah perbezaan tadi ni. Jadi dia pandang pada orang dia kritik, dia pandang pada orang dia petikai, pandang pada orang dia kutuk. Dia kata satu hari aku mengutuk seorang manusia bizambin dengan sebab satu dosa yang dia buat, falahiqani dhalika dhanbu ba'da 15 sanatan. Akhir sekali dia kata, aku kena juga dengan dosa yang aku kutuk orang tersebut setelah 15 tahun aku mengutuk orang tadi. Dan itulah natijah ataupun hasil sekiranya kita tidak memahami firman Allah Ta'ala, ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Maksud kita asyik mengkritik manusia, lidah kita mengutuk manusia itu. Kita baca kan, apa saja berita yang disampaikan kepada kita dalam WhatsApp ke dalam TV ke, kita tengok orang mengutuk, kita pun ikut kutuk sekali. Jadi kesemua tu tak ada faedah kan? Kita pandanglah pada hakikat bahawa kesemua mereka tadi dizahirkan oleh Allah, dan kita maafkan mereka kerana mereka tak ada masalah pun dengan diri kita. Cuma kita yang pergi mengutuk manusia, yang memindahkan pahala kita kepada orang yang tak ada hubungan pun dengan kita. Dan itu yang terakhir sinilah yang boleh kita bincangkan, faedah daripada firman Allah Subhanahu wa taala, ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Jadi apabila kita dah mengetahui tiada perbezaan pada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka moga-moga kita tadi boleh memahami apakah makna ikhlas. Kan moga-moga kita boleh mengetahui keinginan kepada sesuatu dengan syahwat tersebut tidak benar, dan kita tadi boleh memahami bahawa Allah berkuasa kepada segala sesuatu, dan yang terakhir sekali kita menghormati semua makhluk kan? Dan kita memaafkan semua makhluk, dan kita tadi memandang kepada batinnya bahawa kesemua ialah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu beberapa faedah yang boleh kita bincangkan daripada dua lafaz, iaitu lafaz futur yang merujuk kepada zahir alam semesta tadi, dan kedua adalah lafaz tafawud yang merujuk kepada batin alam semesta. Wallahu ta'ala alam. Jadi segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita daripada lafaz-lafaz Al-Quran, kan terutamanya surah Tabarak ni yang kita baca setiap hari. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz sattar ya ghafar ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. Jadi terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.